TV KPM. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stephen. Bukan Sean yang tadi. Ini dah bertukar menjadi Akmal Nazri. Baik, pada anda semua sila setia bersama kami selama 1 jam ini. Kerana hari ini subjek sangatlah seronok. Saya tak ambil subjek ini. Iaitu subjek Sains Rumah Tangga. Jadi kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini bersama dengan kami, setia bersama kami selama 1 jam ini. Alright. Okey, pada anda semua ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa pakai pelitup muka bila kita keluar dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, pada anda semua saya pasti dah tak sabar-sabar. Siapakah guru yang akan mengajar kita pada petang ini? Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Itu dia cikgu yang akan mengajar kita. Dia mengajar di SMK Perempuan Methodist KL dan juga guru kanan. Selalu kalau cikgu-cikgu orang kata jawatan yang macam tu mesti garang. Mesti dia bawa rotan lah ke hulu kilir. Betul ke cikgu? Itu dia, kita ada Cikgu Eliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak garang pun? Belum keluar lagi Belum keluar lagi. Cikgu, hari ini kan subjek kita nak belajar Sains Rumah Tangga, betul cikgu? Betul. Ini subjek yang saya pasti kalau pelajar-pelajar perempuan lah kan? Ada juga lelaki. Ada juga lelaki. Yang mengambil subjek ini mungkin diorang rasa macam sangat-sangat seronok sebabnya inilah subjek yang orang kata nak cantik dalam sijil. Kan? Tapi cikgu, itu semua orang kata waktu zaman-zaman KBSM. Dan sekarang ini dah tukar format iaitu KSSM. Jadi macam mana cikgu? Adakah ianya banyak berubah dari segi sistem pembelajaran dia ataupun masih sama juga cikgu? Ya, untuk SRT dia tak berubah banyak. Okey. Dia masih sama dengan yang silibus lama. Cuma adalah beberapa penambahbaikan sikitlah. Okey. Tapi pelajar-pelajar dari segi feedback semua okeylah. So far alhamdulillah. In fact subjek ni bukan saja murid perempuan tapi murid lelaki pun ramai yang berminat untuk ambil. Iaitu Sains Rumah Tangga SRT, betul cikgu betul. Okey, baik, sebelum kita nak meneruskan lagi, sebelum itu kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, kita nak lakukan sanitasi dulu. Kita datang ke sini. Boleh cikgu? Okey, jom. Let's go. Okey, kalau dekat sini ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey. Banyak bangku emas tu cikgu. Besar cincin dia. Okey. Alright, kita gunakan hand sanitizer ini supaya kita terhindarlah dari segala orang kata wabak-wabak yang kita tahu ni kan cikgu. Okey, baik. Kita dah tahu dah pandangan cikgu sendiri kan. Dia tak adalah banyak sangat berubah formatnya cikgu kan. Bagi subjek Sains Rumah Tangga ini. Tapi kita nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek ini. Senang ke? Susah ke? Jom kita tengok dan selepas itu kita akan berhenti rehat. Let's go. Didik TV KPM. Saya Nurdin Natihani. Saya meminati subjek SRT kerana subjek ini bagi saya memudahkan saya untuk skor di dalam exam. Subjek ini juga mempunyai kerja khusus yang dapat membantu kita untuk mendapat markah lagi dalam exam. Dalam subjek ini, tajuk yang saya gemari ialah tajuk pengurusan dan penyediaan makanan. Bagi saya, dengan mempelajari tajuk ini, kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan dan penyediaan makanan. Dan kita juga dapat mengamalkan cara dan tata cara ini dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih. Saya Nur Fauzia. Saya suka subjek SRT kerana dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya dari segi memasak, menjahit dan sebagainya. Selain itu, berbanding dengan subjek-subjek lain, subjek SRT sangat mudah untuk saya skor dalam peperiksaan SPM. Hai, nama saya Siti Syaratu Aisyah. Saya menyukai subjek SRT ini kerana subjek ini memudahkan saya untuk lulus dalam peperiksaan. Selain itu, subjek ini juga terdapat amali yang perlu dijalankan. Contohnya di tingkatan 4 menjahit dan di tingkatan 5 memasak.
Subjek ini juga dapat diterapkan dan diamalkan di dalam kehidupan seharian kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik, kita dah tahu dah cikgunya dan subjek yang kita nak belajar hari ini iaitu subjek Sains Rumah Tangga bersama dengan Cikgu Eliza. Dan sekarang ini kita nak tahu sekolah pilihan hari ini. Mereka ini semuanya datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Senyum. Masuk TV ni. Live. Okey, boleh on mic. Boleh on mic dulu. Okey, kita nak berkenalan dengan pelajar yang pertama ni, cikgu. Kenapa cikgu nampak runsing kat situ? Cikgu jangan runsing, cikgu relax, cikgu. Okey, bersama dengan Siti Maisara. Siti, awak perkenalkan nama awak dan juga cita-cita awak. Okey, silakan. Hai, nama saya Siti Maisara. Cita-cita saya untuk menjadi orang peguam. Jadi apa? Peguam. Oh, peguam. Seorang peguam. Okey, baik. Seterusnya, Sufi Syakina, betul ke? Betul. Okey. Nama saya Nur Sufi Syakina. Cita-cita saya nak jadi doktor. Alhamdulillah. Okey, seterusnya, Nat. Nat ni mesti main sukan kat sekolah ke? Tak dengar. Nat. Yuhu! Nat. Ya, saya. Kenalkan nama dan juga cita-cita awak. Ya, Silakan. Hai, nama saya Siti Nazriah. Saya nak jadi IT. IT. Okey. Kita nak panggil awak apa? Siti ke? Nak panggil Najriah ke? Panggil apa? Panggil Nat. Nat. Okey, betul. Alright, seterusnya yang ada kipas kat belakang betul-betul belakang dia tu. Silakan kenalkan diri awak. Hai, nama saya Nurul Balkis. Cita-cita saya nak jadi pensyarah. Wah, insya-Allah. Okey, seterusnya Nurul Amirah. Hai, nama saya Nurul Amirah. Cita-cita saya ingin jadi guru kaunseling. Oh, guru kaunseling. Cikgu, ini pertama kali saya dengar, cikgu. Seorang murid ingin menjadi guru kaunseling. Bagus. Okey, dan terakhir sekali, siapa namanya ni? Hai, nama saya Nur Ferina Syaila. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pengacara. Yeah. Kita dah jumpa dah pengganti Wani Kerry, Nisa K dan juga Syamira. Wah, awak nak jadi pengacara, betul ke? Ya, betul. Siapa idola awak? Dia tak nak sebut. Okey. Itu dia, nampak tak cita-cita daripada pelajar-pelajar kita, impian yang cukup besar. InsyaAllah kita akan merealisasikan dengan inilah cikgu yang dengan kita kongsi ilmu kita kepada mereka. Baik, cikgu, kita dah tahu dah pelajar-pelajarnya siapa, subjek dan juga gurunya. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita belajar bagi subjek Sains Rumah Tangga bersama dengan Cikgu Eliza. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar-pelajar SRT 1 Malaysia. Ya. Jadi hari ini kita akan tengok tajuk kita iaitu pemilihan pakaian. Yap. Jadi dalam tajuk ini saya akan sentuh tentang yang pertama sekali sebelum kita pakai baju. Okey. Akmal, saya nak tanya awak dulu. Ya. Tahu tak sumber Baju. baju ni dari mana? Daripada benang, cikgu. Daripada pokok. Dari pokok. Pokok apa? Pokok kapas. Okey, Betul. pandai. Tak ambil SRT pun dah pandai. Alhamdulillah. Baik. Cikgu, saya tembak je tadi, cikgu. Okey. Jadi maknanya bila semua orang memakai pakaian. Ya. Jadi bila kita pakai baju, maknanya kita kena tahulah sebersikit daripada mana sumber pakaian kita dibuat sebabnya kita nak tahu pakaian tu sumber tu sesuai dengan situasi yang macam mana. Ya. Kalau kapas untuk apa, kalau benang sutera, Macam mana? kemudian macam mana dan kenapa ada harga kain yang mahal, yang murah. Ya. Semua tu daripada sumber-sumber yang kita perolehi lah. Right? Jadi kita teruskan. Okay, jadi untuk subjek kita, tajuk kita akan pergi kepada satu persatu berdasarkan kepada hasil pembelajaran. Atau kalau dulu kita sebut sebagai objektif. Okey. Objektif pembelajaran. Jadi untuk
bahagian ini kita nak tahu, kita nak kena kenal jenis-jenis gentian dan sumbernya dari mana. Kemudian selain daripada itu, nama. Kita kena tahu juga sebab setiap kapas ni pula dia ada berbeza-beza nama kapas. Sebab kapas ni pula dia ada kualiti-kualiti dia. Jadi itu sebab kita nak kena tahu nama-nama gentian dan ciri-cirinya. Okey. So, dekat sini saya ada sediakan. Jadi gentian terdiri daripada gentian asli dan juga gentian buatan. Apa yang dikatakan asli iaitu daripada alam semula jadi. Alam semula jadi yang kita ambil daripada tumbuhan dan haiwan. Manakala buatan ni maknanya kita mencampurkan dengan bahan-bahan lain iaitu bahan alam semula jadi kita campurkan dengan bahan kimia, kita sebut sebagai selulosa terjana semula. Maknanya daripada tumbuhan dia blend dengan bahan kimia, kita panggil sebagai terjana semula. Dan ada yang sintetik. Sintetik ni maknanya daripada campuran bahan-bahan kimia. Ini yang dikatakan buatan. Jadi daripada klasifikasi ini kita pecahkan pula. Jadi untuk tumbuhan, sebenarnya banyak tumbuhan, tapi yang famous, yang selalu digunakan di dunia ni iaitu pokok kapas dan pokok flake. Sebenarnya banyak lagi tumbuh-tumbuhan lain, tapi kita concentrate pada yang ini dulu. Kemudian haiwan pula ulat sutera dan biri-biri. Yang kita tahu ulat sutera yang paling banyak di Jepun lah. Jepun, Korea. Kemudian biri-biri ni seperti di Australia, New Zealand. Kita concentrate yang ini. Kita sebenarnya banyak, tapi kita menjurus pada yang ini dalam silibus kita. Jadi pokok kapas akan menghasilkan gentian kapas, pokok flake akan menghasilkan gentian gentian linen, ulat sutera akan menghasilkan gentian sutera, begitu juga dengan bulu biri-biri akan menghasilkan namanya benang sayat. Kita tak kata benang bulu biri-biri, kita sebut sebagai benang sayat. Okey, yang ini pula buatan. Apa yang murid kena tahu ialah apa campuran dia. Yang ni saya tak payah detailkan lah, nanti kita tak cukup masa. Jadi cuba dalam tajuk kita ni, pelajar kena tahu apakah bahan-bahan untuk campuran ini. Dan proses-proses pemintalannya. Sama ada pemintalan cara basah, cara kering, atau pemintalan cair. Itu dia kena tahu. Dan daripada proses campuran ini, campuran dan proses, nama-nama gentian itu akan terhasil. Contoh kalau buatan, yang di selulosa terjana semula yang dicampur tumbuhan dan bahan kimia, ini adalah contoh gentian dia iaitu viskos, asitat dan triasitat. Manakala kalau 100% bahan kimia, yang paling famous dan paling murah yang banyak digunakan untuk membuat pakaian kita ialah polyester. Betul. Kan selalu kita dengar polyester kan? Banyak. Akrilik, poliamida, nylon. Nylon ni contohnya payung kita. Jadi, yang ini gentian buatan. Seterusnya. Ini yang saya cakap tadi. Daripada gentian tadi, kita dah tahu daripada mana sumbernya. Seterusnya, kita kena tahu nama-nama. Contoh kapas. Kapas ni ada banyak. Contoh fabric drill. Apa contoh drill? Contohnya, ialah daripada pakaian seragam tentera. Pakaian tentera sebab dia tebal. Tebal. Kenapa kapas? Sebab dia nak menyerap peluh lah. Jadi contoh drill. Dan ini slow jeans. Slow jeans kita tebal. Terry ialah tuala kita. Tuala mandi kita. Itu kapas. Gingham yang kain biasanya umumnya kain yang petak-petak. Yang warna biru, putih. Yang itu dipanggil gingham. Kemudian kain belacu. Kain belacu contoh yang kain untuk kita buat anduh. Kalau kadang-kadang kita nak ikat bila tangan kita retak dan sebagainya, anduh tu. Kain belacu. Jadi itu nama-nama untuk kapas. Kemudian nama untuk linen. Damas, canvas, crush, linen. Jadi semua ni murid kena tahu sebab dia ada dalam kita punya hasil pembelajaran. Iaitu menamakan contoh fabrik. So, pelajar kena tahulah. Kemudian kalau daripada haiwan, contoh sutera tadi, fabrik sutera. Jaket, shantong, dah ada lagi beberapa lah. Manakala kalau benang sayat, namanya jersey, twill. Kenapa berbeza? Sebab cara tenunan.
Okey. Cara tenunan berbeza, itu sebab nama berbeza, kualiti yang digunakan juga menyebabkan perbezaan. Okey. Jadi itu yang menyebabkan setiap fabrik ni dia ada nama-nama dia mengikut pada tenunan dan campuran bahan-bahan tersebut. I see. Okey? Okey. Okey, seterusnya. Pelajar-pelajar okey ke? Faham? Okey, ini sebenarnya ulang Cun. kaji kepada murid tingkatan 5 dan juga murid tingkatan 4 sekarang ni, sebab sepatutnya di peringkat ini mereka dah sampai ke tajuk inilah. Ya. Okey, manakala untuk gentian buatan pun sama, setiap gentian dia ada contoh-contoh fabrik juga. Okey, contoh viscose, Fortisan, Dexpam dan Bambergs. Jadi yang ini semua ni adalah nama-nama sama juga walaupun dia gentian buatan, tapi still kandungan itu yang membezakan, yang menyebabkan perbezaan kepada nama-nama gentian ini. Jadi pelajar kena tahulah. Jadi daripada nama-nama gentian ini, jadi mereka kena tahu ciri-ciri. Okey. Untuk setiap gentian. Jadi setiap gentian ini sama ada gentian asli ataupun gentian buatan, ciri-ciri ini mereka perlu tahu sehingga lebih kurang 7 ciri. Setiap ini mereka kena tahu ada 7 ciri, sama ada daripada segi keselesaan. Keselesaan ni mana bila kita selesa pakai ke tak? Ya. Berpeluh ke tak? Panas ke tak? So selesa dipakai atau tak selesa? Sejuk, lembut. Kalau melekat dekat badan ni biasanya jenis kain buatan. Oh, kain buatan. Polyester. Polyester kan bila kita pakai, terutama bila panas, tak selesa pakai. Ya. Okey. Kekenyalan ni maksudnya renyuk. Oh, okey. Renyuk. Jadi contoh kalau kain kapas. Kapas kalau kita pakai, kita basuh jadi macam mana? Renyuk kan? Kita kena gosok. Betul. Kalau kain polyester, kita pakai, tak perlu gosok kan? Sebab dia tak renyuk. Yeah. Jadi itu dinamakan kekenyalan. Mudah renyuk ataupun tak mudah renyuk. Atau lagi satu, kenyal kita kata. Kenyal tu samalah. Renyuk atau tak. Keteguhan ni maksudnya ketahanan ni kepada air. Kadang-kadang setengah baju, setengah fabrik, dia tak berapa tahan pada air, dia reput. Kan? Okey. Contoh fabrik sutera. Sutera dia tak boleh sangat dekat air kan. Itu yang kita kena dry clean. Yes. Bila yang 100% sutera. Begitu juga dengan benang sayat. Kan itu sebab ada setengah fabrik kita kena hantar dry clean. Kita tak basuh. Sebab dia tak boleh kena air. Saya tak mampu lagi lah cikgu pakai sutera. Saya pakai cotton je cikgu. Okey, kemudian kekondaksian haba ni maknanya dari segi pengalih haba. Jadi kalau kita tahu, kalau pengalih haba ni fabrik daripada gentian asli lah yang paling baik sebab dia sejuk. Okey. Kalau dari segi fabrik buatan ni dia panas sebab dia guna bahan kimia kan. Jadi dia panaslah. Tapi penebat haba pula yang bagus ialah benang sayat. Sebab benang sayat tu daripada bulu kambing biri-biri tadi. Kan jadi dia kita panggil sebagai baju sejuk. Baju sejuk. Sebab dia memerangkap haba. Yep. Jadi dia memanaskan badan. Itu kita panggil sebagai penebat haba. Penebat haba yang baik. Okey. I see. Macam mana yang lain? Faham tak apa yang saya terangkan? Faham ke? Okey, ada nak tanya apa-apa soalan pada saya? Ada tanya soalan apa-apa kepada cikgu? Setakat ni? Tak ada, semua faham? Tak ada, okey. Okey. Kalau nak tanya soalan, cikgu akan bagi hadiah baju sutera satu. Secebis kain sutera. Secebis kain sutera. Okey cikgu, saya rasa mereka faham. Jom kita sambung ke slide seterusnya cikgu. Okey, seterusnya ciri yang kelima, penyerapan lembapan. Yang ni maksudnya dia serap air ke tak pada kain kita. Dan seterusnya kekondaksian haba. Tadi ni elektrostatik ni. Elektrostatik ni banyak dialami pada fabrik buatan. Dia bila kita pakai, kadang-kadang bulu roma kita ternaik tu kan. Especially bila waktu panas. Ni dipanggil kekondaksian haba elektrostatik. Dan juga biasanya untuk ini, gentian buatan ni ditahan pada cahaya matahari. Sebab dia bahan kimia kan. Oh ya. Kalau asli, dia tak tahan, dia akan pudar.
Sebab benda asli kan. Jadi dia akan pudar. So yang ini lebih kepada gentian buatan. Sorry, nombor 7 tu tak perlu kot. Okey, seterusnya kita pergi kepada bila kita dah kenal nama gentian, kita dah kenal sumbernya, kita akan buat uji kaji. Kalau di sekolah, kita akan pergi ke makmal untuk kita buat uji kaji. Untuk kita nak lihat kesan fabrik itu. Dan biasanya kita akan rekodkanlah ini di dalam makmal. Cumanya kita nak tengok sebab memandangkan dia ada dalam kita punya hasil pembelajaran. So kita nak tengok apa hasil dia. Contoh kita yang pertama bila kita uji di dalam makmal, iaitu yang pertama kita hampirkan dekatkan fabrik pada api. Dekatkan saja, kita tengok apa kesan dia. Okey. Jadi kalau fabrik asli, kapas, pokok benang sutera, benang sayat, dia akan mengeluarkan warna kuning, menyala warna kuning dan dia akan berasap. Terbakarlah. Tapi kemudian kalau kita pergi letak dekat atas api, dia terbakar dengan cepat. Dia terus menyambar. Okey? Dan dia akan terpadam sendiri. Lama-lama dia akan terpadam sendiri. Berbeza dengan buatan. Kita kena tiup bagi terpadam. Yang ni dia akan perlahan, dia akan terpadam. Okey, kemudian kalau kita padam. Okey, dia akan mula macam ni, dia akan menyala, kemudian dia akan terpadam. Dari segi bau, kalau asli dia akan bau macam kapas. Bau macam kertas. Hasil bau dia tu akan bau seperti kertas terbakar. Kalau yang ini pula, rambut terbakar ni ialah benang sayat. Sebab dia bulu kan, macam rambut kita. Jadi bila terbakar tu dia akan bau macam rambut terbakar. Ini kalau untuk gentian asli. Dan hasil pembakaran akan mengeluarkan warna kelabu. Bila terbakar, lama-lama dia punya abu tu berwarna kelabu. Peroi, maksudnya dia gelai. Manik hitam yang boleh dihancurkan. Ini kalau untuk gentian asli. Okey cikgu, sebelum kita nak ke gentian buatan cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek pembelajaran iaitu sains rumah tangga. Saya nak try dulu baju ini kalau saya bakar, ori ke, fake ke. Okey, kepada anda semua, jangan ke mana, selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 20. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Kenapa saya nak kena cakap kalau kita ada the future host? Sebab itu, Ferina, saya ada satu tugasan untuk awak ni, Ferina. Boleh tak awak cakap, okey, masih lagi menyaksikan Road to Success, jom kita sambung belajar. Awak cakap itu je, Ferina. Boleh ke? Kalau boleh, besok awak masuk kerja. Okey, Ferina, on you. 3, 2, 1, go. Sekejap. Nak cakap apa? Cakap kita masih lagi menyaksikan Road to Success. Jom kita sambung belajar. Okey. Okey, go. Kita masih menyaksikan di Road to Success. Mari kita sambung belajar. Okey. Dia malu-malu lagi tu cikgu. InsyaAllah nanti one day. Okey cikgu. Jom kita sambung kita punya belajar kita cikgu. Let's go. Okey, kita sambung terus. Jadi yang ini tentang ujian pembakaran bagi gentian buatan pula. Okey. Jadi untuk gentian buatan pun sama. Maknanya kita akan lakukan benda yang sama, eksperimen yang sama, dan ini adalah jawapan ataupun ini adalah hasil-hasil uji kaji. Sama ada kita menyatakan menyala dengan warna kuning, terbakar dengan cepat. Jadi ini adalah hasil-hasil uji kaji yang perlu murid nyatakan nanti. Kalau katalah soalan peperiksaan minta, jadi jawapan mereka kenalah seperti apa yang mereka lakukan di dalam makmal lah. Jadi saya tak teruskan sebab kita ada beberapa lagi tajuk yang lain. Alright. Okey. Jadi kita dah tengok nama gentian, sumber gentian, ciri-cirinya. Seterusnya kita nak lihat pula kesesuaian gentian tadi. Kesesuaian gentian tadi untuk dibuat pakaian. Untuk apa fungsi dia setiap fabrik. Jadi contohnya dekat sini. Kesesuaian dia contoh fabrik kapas. Apa yang sesuai?
untuk fabrik kapas. Begitu juga dengan linen, sutera dan benang sayat. Okey. Jadi saya tak cerita banyak tentang perkara ini. Cuma saya nak highlightkan iaitu setiap fabrik ini dia ada kesesuaiannya untuk setiap aktiviti. Bukan maknanya kalau sutera tu kita boleh guna untuk sukan. Sutera biasanya untuk pakaian di tempat-tempat rasmi. Okey, biasanya tempat-tempat rasmi sutera ni. Kalau kapas sesuai untuk aktiviti riadah. Sebab dia menyerap peluh. Jadi casual lah orang cakap. Yes, casual. Jadi kalau benang sayat, dekat mana pula? Untuk baju sejuk atau kot sesuai untuk membuat... Jadi, cuma satu, jersey. Nampak ni? Jersey ni, kadang-kadang orang kita beza. Jersey yang dipakai ni, sesuai untuk pakaian sukan, jersey yang pemain-pemain bola sepak pakai. Jersey dia orang mahal kan? Betul. Dia orang ada player issue. Jadi, itu bukan jersey yang kita pakai jersey-jersey yang murah tu. Itu polyester. Yang ni jersey yang sesuai untuk permainan sebab kita tahu sana cuaca sejuk. Yes. Kan? Jadi dia ada. Oh, cikgu kaki bola tak adalah kaki bola. Tapi... Tengok Euro lah ni. Okey. Jadi itu ada perbezaan. Nanti orang heran, kenapa jersey ni kan? Jadi ini ialah untuk di negara barat. Baik. Okey. Ini pula untuk buatanlah kesesuaian-kesesuaian yang perlu untuk disesuaikan dengan fungsi fabrik itu. Okey. Jadi ini pun samalah. So, yang inilah menguraikan peranan dan faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian. Okey, jadi peranan pakaian. Kenapa kita pakai baju? Kenapa kita pakai baju, cikgu? Soalan ni, cikgu. Kalau saya salah jawab, habis saya viral sekejap lagi ni, cikgu. Saya play safe je lah, cikgu, jawapan saya. Yalah, untuk kita menutup aurat. Okey, itu play safe lah tu. Jadi, bahaya soalan cikgu ni, bahaya. Jadi, kenapa kita memakai pakaian? Jadi, pakaian ni sebenarnya dia akan memberi banyak persepsi. Banyak sebab kita memakai. Satu, identiti. Okey, kita memakai pakaian contoh tentera lah senang. Baik. Tentera pun kalau kita tengok ada tentera laut, tentera udara, pakaian uniform dia mereka berbeza kan? Sebab dia akan melambangkan pekerjaan. Baju tentera lain, baju bomber lain, baju polis lain. Betul. Jadi dia akan melambangkan identiti mereka, siapa mereka. Kan? Jadi itu satu. Yang kedua, kita pakai baju of course lah untuk melindungi daripada cuaca. Jadi semua ni dia ada, kesemuanya ada 6. Okey. Antaranya perlindungan khas. Pakaian untuk perlindungan khas. Contoh bomber. Bila kalau pakaian biasa celoreng warna oranye kan. Ataupun ada t-shirt dia juga kan. Tapi bila waktu kebakaran, mereka ada pakaian lain kan. Baju khas diorang tu. Baju khas mereka untuk kalis api dan sebagainya. Jadi kemudian kalau tentera yang pergi berperang, dia ada baju kalis peluru. Okay, kemudian katakan orang yang nak naik gunung Everest, dia ada baju dia pula untuk baju yang kalis sejuk. Semua tu. Jadi peranan pakaian lah tu. Maknanya dia ada peranan dia tersendiri. Okey. Dan budaya. Tambah kita di Malaysia ni macam-macam budaya. Betul. Jadi contoh orang Melayu apa baju dia. Orang Kadazan, orang di Sabah Sarawak lagi macam-macam baju. Jadi dia juga akan menambangkan budaya. Jadi kemudian tujuan kita pakai ialah untuk aktiviti formal atau tak formal. Peranan kita. Yang kedua style. Style ni, sekarang ni kalau kita banyak pakai, bukan kata makanan hipster, baju hipster pun banyak kan. Jadi juga akan peranan dia lah, menunjukkan peranan dia. Style seseorang style itu. Seseorang. Kan, dia style, suka jenis style yang macam mana. Yang jenis yang suka pakai baju yang koyak-koyak, baju yang banyak aksesori. Jadi itu juga melambangkan style seseorang, dia suka yang macam mana. Cikgu punya style macam mana, cikgu? Saya suka yang simple. Simple less is more. Betul. Yang penting cincin besar.
Itu ialah aksesori, itu bukan pakaian. Okey. Okey. Seterusnya, selain daripada peranan, yang ini sebab menangkan mereka dah belajar. Okey. Boleh nyatakan kepada saya faktor yang mempengaruhi, saya tutup je ni. Sorry. Faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian. Siapa nak jawab? Okey, Balkis. Saya nampak dah angkat tangan. Tinggi dah angkat tangan. Silakan. Faktor yang mempengaruhi. Keperluan fisiologi. Okey, lagi? Lagi 8. Geografi. Okey. Lagi 7. Pekerjaan. Budaya. Okey. Kemajuan teknologi. Keperluan sosial. Ya. Pendapatan dan kemampuan. Baiklah. Bagus. Awak memang hafal Wah. Oh, ada buku teks kat depan. Okey, faham. Tak ada. Cik nampak muka Balkis. Saya hafal, okey. Tahniah Balkis. Okey. Seterusnya. Jadi faktor-faktor pemilihan pakaian. Jadi macam kenapa kita memilih pakaian juga. Ya. Jadi sebenarnya inilah faktornya antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu memilih pakaian. Okey. Contoh pendapatan lah. Kita tengok pendapatan. Okey, pendapatan ni kalau kita lihat ada setengah orang dia nak pakaian yang mahal. Okey, yang mahal. Tapi dan dia mampu untuk beli yang branded. Ada setengah orang dia cuma setakat mampu beli yang murah tapi nampak cantik. Betul. Jadi dia bergantung juga pada pendapatan. Dan juga style cikgu sebenarnya. Style dia betul. Kadang-kadang style yang cantik tu tak semestinya mahal. Betul. Ada yang murah kan. Jadi dia bergantung pada pendapatan dan kemampuan. Kemudian geografi. Kita memilih pakaian juga ikut geografi. Contoh kalau kita di Malaysia. Cuaca kita panas dan sejuk. Hujan ribut. Kan jadi adakah sesuai kita memakai baju daripada benang sayat? Ui, taklah cikgu. Kan dah lah mahal satu. Kemudian dia berpeluhlah kita pakai nanti kan sebab dia penebat kan. Jadi sutra, adakah sesuai kita pakai sutra dalam keadaan kita sekarang ni? Mahal kan. Jadi kita kena tengoklah geografi kita waktu bila kita nak pakai. And then kemajuan teknologi ni ialah fabric kita. Kita tengok sekarang ni dengan teknologi yang banyak dicampurkan cara baju kita yang kadang-kadang di-blendkan baju budaya dengan yang teknologi sekarang. Dah kita tak tahu ni budaya apa pakai kan. Okey, faham. Jadi faktor pemilihan ini semua kita kena tengok kalau kata saya kaitkan dengan soalan soalan peperiksaan. Kita kena tahu macam mana kita nak menerangkan berdasarkan kepada situasi yang diberikan. I see. Nanti kita akan tengok soalan sekejap lagi. Okey. Okey, ini ialah yang slot kita yang terakhir. Iaitu cara kita nak memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk badan kita. Okey, yang ini sebelum itu kita kena kenal bentuk badan kita dulu. Okey. So, secara umumnya ada 4 bentuk badan. Ada 4 bentuk badan. Tinggi dan langsing, tinggi dan gempal, rendah dan kurus, rendah dan gempal. Gempal ni maksudnya besar lah. Comel. Comel. Saya suka katakan comel. Jadi daripada bentuk badan ini, kita kena sesuaikan style pakaian itu supaya badan kita tak nampak. Kalau gempal ni tak nampaklah gempal. Dia akan nampak lebih kurus sikit. Yang terlalu kurus pula akan nampaklah sedikit berisi supaya kita nampak cantik mata memandang. Jadi style apa yang kita kena tengok? Style apa yang kita kena tengok? Yang pertama tadi kita bentuk badan kita dah tengok. Corak. Corak yang kita nak kenakan pada badan kita. Supaya corak besar, orang besar tak besar lagi. Jadi dia akan opposite. Nanti kita akan tengok. Tapi kita tengok warna, tekstur, garisan dan cantuman. Saya kena pergi. Contoh ni corak tadi. Corak kecil akan menampakkan lebih langsing dan kurus. Corak besar dia akan nampak kesan dia. Ini kesan Kalau besar akan nampak lagi besar. Jadi kalau menegak, corak menegak. Contohnya bunga tu ni.
dia akan nampak orang tu lebih tinggi. Manakala corak melintang, dia akan nampak orang tu lebih besar. Jadi corak ni kena opposite dengan bentuk badan. Okey, iaitu ni warna pula. Warna panas, warna sejuk. Kadang ni mereka suka pelajar murid Jadi lebih baik mereka spesifikkan warna supaya nampak dia punya kesan. Jadi warna merah, kuning atau panas ni maksud warna terang. Okey. Orang yang kurus akan nampak lebih gempal. Orang yang gempal akan nampak lebih langsing kalau untuk warna sejuk, warna gelap. Okey. Ini tekstur. Tekstur ni maksudnya dari segi fabric kita. Kita pegang. Bila kita pegang fabric tu ataupun bila kita lihat berkilat. Contoh baju saya ni berkilat. Cikgu. Bersilau. Tiba-tiba mata saya macam bersilau lah cikgu. Itu baru baju, belum lagi cincin. Cikgu, kita nak bertindak dulu boleh cikgu? Okey, kepada anda semua jangan bersilau sangat. Okey, selepas ini kita akan sambung balik bagi ini dia. Antara tekstur fabric dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Nampak ada kelainan di situ kan? Tapi macam tak jadi. It's okay. Alright, kepada anda semua, kita masih lagi di texture fabric. Tadi kita dah tahu dah antaranya berkilat macam baju cikgu. Silau. Seterusnya cikgu, kita ada apa lagi cikgu? Nampak macam ada kusam di sini dan sebagainya. Silakan cikgu. Okey. Berkilat tadi maksudnya akan beri kesan. Okey. Kita akan nampak badan struktur badan orang tu nampak lebih besar atau lebih gempal. Tapi kusam ni maknanya warna yang kelam. Warna dia tak berapa tak berkilat lah. Yang kelam sikit, dia akan beri kesan yang gelap kecil kepada badan, bentuk badan. Ini terutama kepada orang yang gempal lah. Jadi orang gempal ni tak sesuai pakai baju yang berkilat. Dia akan nampak lebih terselah kegemukan dia tu. Kecomelan dia tu tercelah. Kemudian look Sina ni maksudnya nampak shining macam berkilat. Dia dan fabric dia tu daripada organza ataupun organdi. Ini biasanya untuk pakaian malam. Pakaian untuk pergi dinner malam-malam tu kan. Jadi dia nampak macam shining berkilat. Cantik lah. Cantik Okey, yang ini juga akan beri kesan besar pada badan ataupun gempal. Kasar seperti denim dan canvas. Jadi untuk denim canvas pun tak sesuai untuk orang badan gempal. Okey, dan tebal. Fabric yang jenis tebal. Okey. Yang tebal ni biasanya contoh benang bulu. Okey, juga akan beri kesan yang lebih besar. Ini orang cakap sekadar info lah cikgu kan. Info dan juga maklumat untuk digunakan semasa nak menjawab peperiksaan. Tapi saya rasa cikgu kan, sebenarnya kita tak kisah pun kita bersaiz macam mana. Yang penting kita kena confident. Betul cikgu kan? Betul. Tak kisah awak nak pakai jenis apa pun. Yang penting kalau awak confident, memang terbaiklah. Okey. Jadi daripada situ kita kena lihat kita akan lihat elemen untuk kita nak reka style pakaian kita. Bila kita diberi soalan ataupun contoh kita diberi tugasan untuk mereka pakaian. Mereka style pakaian. Biasanya untuk yang ni fashion designer. Okay. Jadi untuk mereka style pakaian, perkara ini mereka perlu ambil kira. Iaitu dari segi jenis fabric yang tadi kita tengok organza, organdi tadi. Jenis fabric yang kita nak pakai. Garis leher. Okay. Lengan, corak, warna, hiasan dan juga garisan dan cantuman. Jadi elemen ini perlu di-blend untuk mereka bentuk style pakaian. Yang ini saya dah rumuskan. Elemennya ada 7 elemen style pakaian dengan bentuk badan. Supaya bila kita blendkan elemen ini dengan bentuk badan, kita akan dapat satu bentuk badan style pakaian yang sesuai dengan bentuk-bentuk badan tadi. Okey. Jadi kalau kita tengok hasil pembelajaran dia, melakar dan melabel. Jadi bila kita nak melakar, melabel, okey, murid kena lakar tu maknanya lukis. Lukis style pakaian dan labelkan style pakaian ini. Okey, berdasarkan kepada yang jadual yang
Jadual inilah rumusan yang saya buat lah. Maknanya kalau untuk orang tinggi langsing, apa garis leher yang sesuai untuk dilakarkan? Apa lengan, garisan cantuman warna, semua tu. Jadi daripada jadual ini, bila kita nak lakar, kita akan lakar dan kita kena labelkan. Okey. Jadi dekat sini nanti saya nak highlightkan, ada juga yang bertanya, cikgu, kena warna ke? Kena warna ke cikgu? Okey. Kalau kita lihat melakar dan melabel, ada tak kata mewarna? Tak ada. Tidak ada. Jadi cukup dengan kita melabelkan sahaja ni. Ya. Warna cerah dan terang. Kita labelkan sahaja. Tapi kalau dia ada banyak masa, why not lah kan? Tak salah. Tidak salah. Jadi sebaiknya ialah kita ikut arahan, lakar dan label. Kemudian katalah dia warna, dia labelkan. Pun tak ada sebaiknya. Okey. Okey. Jadi okey. Soalan contoh. Bersiap sedia semua kita tengok tadi. Diorang ni fokus ke tak fokus tadi ni? Okey. Kita tengok ni. Okey. Okey, ini adalah soalannya. Soalan yang bergambar. Raja menunjukkan 2 lakaran. Style pakaian. Ada 2 lakaran yang dipilih oleh Suzila. Suzila ni mempunyai bentuk, dah saya highlightkan. Bentuk badan rendah dan gempal. Jadi, Suzila dah diberi 2 lakaran. Jadi, arahannya ialah berdasarkan rajah tersebut, kenal pasti ciri style pakaian itu kepada Suzila. Okey, jadi ni. Jadi, kenal pasti lakaran itu kepada Suzila. Okey. Jadi berdasarkan soalan tadi, tentukan lakaran mana yang sesuai dengan Suzila dan cadangkan 2 warna yang sesuai untuk Suzila. Okey. Kita tanya volunteer cikgu boleh Boleh. Okey. Ini jawapan. Ada volunteer ke? Okey. Siapa nak jawab? Ada siapa nak jawab soalan ini? Cepat cikgu nak bagi baju sutera ni. Takkan tak nak? Ada ke volunteer? Mungkin Nat. Mana pergi tadi? Kena hijack ke tadi? Nat boleh Nat? Okey Nat, silakan Nat. Boleh. Pakaian A. Pakaian A. Okey. Okey, kita tengok dulu Nat. Apa perbezaan antara pakaian A dengan pakaian B? Dekat mana? Dia punya garis. Garis, okey. Garisan dia. Corak lah tu. Okey, apa beza corak A dengan corak B, Nat? Kalau corak A, dia menegak. Okey. Kalau corak B, dia bentang. Okey, apa kesan corak A kepada Suzila kalau dia menegak? Sebab Suzila ni sekarang rendah dan gempal. Apa kesan dia? Dia nampak ting. Dia nampak lebih gempal. Saya rasa dia nampak lebih tinggi. Dia nampak lebih... Tinggi. Ya. Okey. Tinggi. Okey, kemudian kalau B tu apa kesan dia? Nampak dia... Lagi comel. Sebab dah awak tadi cakap kata dia... Lagi gempal. Ya, betul. Dia akan nampak lebih gempal sebab corak dia tu kan. Okey, selain daripada garis leher, Sufi. Siapa cikgu? Sufi. Okey. Terima kasih Nat. Thank you Nat. Apa perbezaan selain daripada garis leher? Apa corak tadi? Garis leher. Kenapa? Apa bentuk garis leher dekat pakaian A? Pakaian A, garis leher berbentuk V. Nampak leher dia lebih panjang. Lebih jinjang ataupun panjang betul juga. Tapi jinjang. cantiknya jinjang Okey, kalau garis leher bentuk B tu bentuk apa? Bentuk bulat. Ya, jadi kesan dia nampakkan leher dia lebih pendek. Ya. Okey, last sekali apa perbezaan yang awak nampak? Perbezaan atau persamaan. Maisara.
Maisara? Ya, cikgu. Ha? Tak ada kata, ya cikgu. Dia reply cikgu, ya cikgu. Silakan. Okey. Ada tak perbezaan lagi yang awak nampak antara pakaian A dengan pakaian B? Tadi kawan dah cakap corak, garis leher, ada lagi? Cutting baju. Tiada. Lengan. Oh, apa dia? Lengan kot. Lengan. Kenapa dengan lengan? Lengan tu dia lebih Singkat ke? Dia labuh ke? dia lebih labu. Jenis lengan. Cuba kita tengok Jenis balik lengan. lengan apa ni? Jenis lengan apa ni? Cikgu, saya tak nampak slide, sorry. Tak nampak slide? Oh, Maisara tak nampak ke? Ni nampak Maisara? Okey. Nampak. Okey, lengan apa ni Mas Sarah? Lengan dia ada corak panjang-panjang. Itu tadi corak kawan dah sebut. Ini Ada siapa-siapa nak bantu? ada siapa boleh bantu tak? Maisara? Pengacara ataupun Siapa? Amira. Amira boleh? Saya. Okey. Lengan pakaian itu dia padanan rata. Lagi B? B pula lengan dia pun padanan rata. Ya, okey. Jadi apa kesan dia kepada Suzila ni? Kalau dua-dua pakaian ni lengan padanan rata. Akan nampak dia lengan tu jadi kurus. Kurus atau kecil Kurus atau kecil. Okey. Jadi kita tengok Jadi perbezaan dia sebenarnya kalau kita lihat bila keluar soalan yang begini, bila dia kata okeylah saya keluarkan Bila soalan ini kenal pasti, bila perkataan soalan kenal pasti, maknanya kita kena lihat perbezaan di antara kedua-dua pakaian ini. Okey, kita kena lihat dan kita kena pasti perbezaan antara kedua ini dan kita kena nyatakan sebab. Contoh ni. Garis leher ni berbeza dengan garis leher ni. Okey, ini dinamakan kita kenal pasti. Ya. Kemudian corak. Corak ni dengan corak ni tak sama. Betul. Okey. Kemudian apa lagi? Kita nampak lengan sebab tadi kita dah tengok elemen tadi ada lengan. Jadi lengan ini dengan lengan ini sama. Kenapa pula ada dua berbeza, satu sama? Sebab dia nak suruh minta pelajar tahu sebab. Jadi bila sebab je kita tengok. Garis leher bentuk V akan menampakkan lehernya jinjang. Garis leher bentuk bulat akan nampakkan lehernya pendek. Corak, kalau corak menegak akan berikan ilusi yang tinggi dan kurus tinggi, melintang beri kesan ilusi rendah gempat. Tapi lengan, untuk lengan padanan rata, lengan ini pada kedua-dua pakaian akan menampakkan lengan tu kurus. Kecil ataupun kuruslah pada lengan. Jadi dekat sini murid kena pasti mana pakaian yang lebih sesuai. Sama ada A atau B itulah. A atau B setelah mereka mengenal pasti perbezaan ini dan kesannya kepada pakaian itu. Okey. Jadi untuk nak tentukan jawapan yang mana sesuai? A, cikgu. A. Ya, jawapan dia ialah A. Pakaian sesuai untuk Suzila yang rendah dan gempal ialah pakaian A. Okey, jadi saya pasti pelajar-pelajar semua faham apa yang kita belajar hari ini, iaitu pemilihan pakaian. Kita kena tahu kita punya bentuk badan macam mana, cikgu kan. Stylingnya untuk apa, kita nak pakai baju tu untuk ke mana kan. Dan itulah baru kita boleh tentukan pakaian-pakaian apa yang kita nak pakai. Okey, nampak daripada air muka cikgu nampaknya cikgu akan pergi ke rumah mereka satu-satu ni. Kenapa tak dapat jawab tadi? Okey, jadi cikgu, mungkin ada ringkasan ataupun rumusan untuk pelajar-pelajar mengambil subjek ini cikgu secara ringkas. Silakan cikgu. Okey, jadi rumusan untuk hari ini ialah yang pertama, mereka kena tahu apakah sumber gentian yang ada, nama-nama gentian, faktor-faktor pemilihan pakaian dan juga style pakaian. Apa style pakaian ni, 7 elemen itu mereka kena ingat. Mereka kena tahu cara untuk melakar dan lepas melakar mereka kena tahu label dan akhir sekali mereka kena tahu
beri justifikasi atau sebab. Yes. Okey, untuk tajuk ini. Okey, Cikgu. Terima kasih banyak kepada Cikgu Eliza daripada SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur di atas perkongsian tadi dan juga pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kemansaan Perempuan Methodist juga. Saya doakan mereka ini semua berjaya dengan cita-cita yang apa yang diorang impikan dan juga nanti waktu SPM nanti, Cikgu kan. Okey, kepada anda semua kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita akan jumpa untuk subjek seterusnya insya-Allah di dalam Road to Success SPM 2020. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye. Hamsamida. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azian, penolong kanan HEM dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur, ingin mengucapkan selamat menempuh peperiksaan SPM dan memperolehi kejayaan cemerlang kepada semua calon SPM 2021. Lakukanlah yang terbaik kerana sesungguhnya usaha yang gigih dan latihan yang berterusan di samping berdoa menentukan kejayaan anda semua. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang sangat baik dan dipermudahkan semasa menjawab soalan peperiksaan nanti. Jawablah soalan dengan hati yang yakin dan tenang. All the best. Stay safe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zuraini daripada SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021, terutamanya bagi calon-calon yang mengambil mata pelajaran sains rumah tangga. Cikgu mendoakan semoga semua murid akan dapat terus belajar dan berusaha, jangan mudah putus asa dan teruskan berdoa semoga semua berjalan dengan lancar. Cikgu mendoakan semoga semua murid-murid dapat menjawab soalan SPM dengan baik. Akhir kata, stay safe and good luck.